Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a wa nahra bi syarhi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung perbincangan kita, tuan-tuan, daripada kuliah yang lepas, surah Taha ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. 74. Kita ambil sedikit konteks ayat-ayat yang sebelum daripada 74 ni. Jadi sekarang ni babaknya adalah di antara ahli sihir dan juga Nabi Musa. Dan selepas daripada Nabi Musa memperlihatkan mukjizat bagaimana tongkatnya bertukar menjadi ular, dan selepas itu membaham apa yang diperlihatkan sebagai ular-ular palsu, dan akhirnya para ahli sihir tersebut tunduk mengaku tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi kita telah pun membicarakan bagaimana kalau dalam Al-Quran ini dia adalah juga membawa simbol-simbol yang tertentu. Jadi kita telah pun menyatakan bagaimana iman itu dapat mengatasi ketakutan, seksaan ataupun hukuman yang menanti ahli sihir, sehingga kan mereka sampai kepada tahap tidak mempedulikan hukuman tersebut. Kita melihat kepada ayat tersebut bagaimana ahli sihir tersebut diugut dengan hukuman dikerat tangan dan kakinya secara bersilang. Dan juga ayat 71 itu disebut wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, dan aku akan menyalib kamu. Fi itu ada dua pendapat. Satu mengatakan digantung pada batang-batang korma. Satu lagi pendapat mengatakan fi itu maksudnya dikorek batang korma itu dan dimasukkan mereka itu disiksa sedemikian rupa. Namun kita telah membicarakan tentang iman, bagaimana iman ini dapat menangkis perasaan takut yang sedemikian rupa, kerana iman menjanjikan sesuatu yang lebih daripada sekadar ketakutan daripada apa yang diancam oleh Firaun. Ayat 73, wallahu khairun wa abqa. Wallahu khairun wa abqa, maksudnya dan Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apa maksud Allah itu lebih baik, lebih kekal? Maksudnya apa yang ada pada Allah yang dijanjikan itu lebih baik, dan apa yang dijanjikan oleh Allah itu lebih kekal daripada apa yang cuba disogokkan oleh Firaun kepada para penyihir tersebut sekiranya mereka berjaya mengalahkan Nabi Musa. Jadi kat situ kita tengok ibrah dia, pengajaran dia adalah bagaimana iman tidak dapat dijual beli dengan segala macam janji dunia, dan iman itu juga tidak dapat ditundukkan dengan ketakutan hukuman, ancaman, seksaan dan sebagainya. Kita dah kiaskan keadaan mereka ini dengan keadaan kita pada hari ini, saudara-saudara kita dekat Palestin, dekat Gaza dan sebagainya. Walaupun dengan segala kemusnahan yang kita lihat, dengan segala kematian, dengan segala penganiayaan yang dibuat oleh tentera Israel, namun satu perkara yang tidak dapat diambil daripada mereka adalah iman mereka. Jadi itu adalah satu perkara yang kita dapati daripada ayat-ayat sebelum tu. Jadi mereka ni, orang yang beriman itu, dia ada doktrinnya, dia ada kepercayaan yang menjadikan kita berpegang betul-betul dengan
dengan prinsip tersebut. Ayat 74, innahu man ya'ti rabbahu mujriman, sesungguhnya mereka yang mendatangi Tuhannya. Mujriman tu di baris atas menunjukkan situation ataupun hal dalam keadaan mereka itu adalah seorang penjenayah. Maksud mujrim tu adalah penjenayah pada asalnya. Fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya, maka balasannya adalah jahannam. Innahu man ya'ti rabbahu, sesungguhnya barang siapa yang mendatangi Tuhannya. Maksudnya ultimately kita akan meninggalkan dunia ini, kita punya tujuan adalah untuk berjumpa dengan pencipta kita. Tapi keadaan mana yang kita perlu? Apakah keadaan waktu kita berjumpa dengan Tuhan kita? Tentunya selepas itu ayat yang 75, man ya'tihi mu'minan. Tapi sebelum tu man ya'ti rabbahu mujriman, siapa yang mendatangi Tuhannya dalam keadaan berdosa. Dari segi bahasa, mujrim ni ajrama, jim, ra dengan mim, kita biasanya kita terjemahkan sebagai penjenayah, tapi maksud asalnya mujrim itu adalah mereka yang terputus hubungannya dengan Tuhan. Asal maksud mujrim itu adalah penjenayah. Penjenayah dikatakan penjenayah kerana apa? Kerana putusnya hubungan dia dengan undang-undang, dengan orang yang dia aniaya. Jadi putusnya hubungan tersebut jugalah yang menjadikan perkataan ini diambil untuk membayangkan betapa putusnya hubungan mereka yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi kerana itulah dinamakan mujrim. Tapi dalam terjemahan kita tengok mereka yang mendatangi Tuhannya dengan dosa, pendosa. Salah satu daripada makna mujrim. Fa inna lahu jahannam. Jahannam saya rasa kita dah terangkan juga sebelum ni. Asal nama Jahannam ni adalah satu tempat dekat Baitul Maqdis dulu, sewaktu kerajaan Israel yang dahulu. Jadi dia merupakan tempat pembuangan sampah. Jahannam, Jehonem. Jadi kita boleh bayangkan perkataan Jahannam tu bukan sekadar membawa maksud seksa api neraka, tetapi pada masa yang sama dia ada membawa maksud dia adalah tempat membuang sampah. Maksudnya ahli-ahli neraka ini ibarat mereka ni dibuang, ibarat sampah tak berguna. Telah pun diberikan segala nikmat di dunia, tapi mereka kufur, lalu pada hari akhirat mereka dibuang seumpama sampah. Jadi di samping perkataan Jahannam itu membawa maksud seksa yang pedih, pada masa yang sama perkataan Jahannam juga membawa maksud sampah yang dibuang. La yamutu fiha wa la yahya, macam mana pula tak mati dan tak hidup. Mereka itu tidak mati supaya mereka dapat menyelamatkan diri daripada seksa. Dunia ni Allah Ta'ala bagi macam mana pun kita, akhirnya kita akan mati kerana sakitnya ataupun menanggung sakit yang tertentu, akhirnya kita mati. Kalau tidak pun kita koma. Kalau tak koma pun kita ditidurkan oleh doktor sebab tak tahan sangat dah sakitnya. Tetapi pada hari akhirat kelak, mereka yang menanggung seksa tak mati. Maksudnya tak mati. Sebab tu dikatakan dalam surah, dalam juz' Amma, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi orang kafir itu hari akhirat bahkan berkata, kalaulah Tuhanku, aku ni dapat dikembalikan kepada tanah saja. Lau tusawwa bihimul ard, ataupun kami ni diratakan sekali dengan tanah. Begitu sekali. Tetapi hari akhirat tanggungan seksanya adalah dalam keadaan seseorang itu la yamut fiha wala yahya, dan dia tidak pula hidup dalam keadaan untuk menikmati seperti ahli-ahli syurga menikmati segala macam nikmat yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Ayat seterusnya 75, wa may ya'tihi mu'minan. Jadi Al-Quran ni kalau tuan-tuan tengok, bila Allah Ta'ala cerita pasal neraka, dia akan cerita pasal syurga. Dia berpasang-pasangan. Bila cerita pasal seksa, dia akan bawakan pula selepas itu tentang nikmat dan juga balasan bagi mereka yang beriman. Jadi ayat 75 ni, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dan sesiapa yang mendatangi Tuhannya mukminan,
Datang dalam keadaan seorang mukmin, keadaan seorang mukmin. Qad amila salihat, ini menunjukkan iman perlulah disertai dengan amal soleh. Sebab kita tengok selepas mukminan tu, qad amila, sesungguhnya telah pasti melakukan. Maksud qad dekat situ bukan sekadar beriman, tapi Allah Ta'ala tegangkan iman yang disertai dengan perbuatan. Amilas salihat. Salihat memang kita terjemahkan biasanya sebagai amal soleh, tapi salaha tu maksudnya dari segi bahasa ialah sesuatu yang sesuai dan baik. Melakukan sesuatu perbuatan yang mana perbuatan itu adalah soleh, maksudnya sesuai dan juga baik. Itu maksud soleh. Kalau kita terjemah kadang-kadang pakai perkataan Arab juga, dia punya maksud tu kemungkinan tidak berapa jelas. Tetapi kalau kita tengok kepada maksud apa yang tersirat, dia adalah membawa maksud soleh ni adalah suitable. Orang putih kata appropriate. Dia kata sesuai. Sesuai, appropriate, suitable, plus dengan benda tu adalah satu kebaikan. Amilas salihat. Jadi maksud amilas salihat ni luaslah. Ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Jadi melakukan kebaikan tu luas. Jadi Al-Quran ini kita tengok antara mukjizat dia ialah perkataannya membawa maksud yang besar. Dia dengan dua perkataan ni, amilas salihat, dia menggambarkan segala macam perbuatan, kecil, besar, wajib, fardu, sunat dan pelbagai lagi bentuk-bentuk amalan dirangkumkan di dalam dua perkataan melakukan salihat, amal-amal yang saleh selepas beriman. Sebab itu melakukan amal saleh tanpa iman, maka amalannya adalah sia-sia. Kerana itu digabungkan mukminan qad amilas salihat, mukmin dan juga melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan sahaja tanpa ada iman, maka tidak ada apa-apa. Begitu juga kita apabila melakukan sesuatu yang baik, perlulah ingat tentang niat kita. Apa sebab kita lakukan? Innamal a'malu binniyah. Tanpa niat, maka segala amalan kita pula akan sia-sia. Wa imma dalam keadaan kita melakukan sesuatu ibadah yang telah pun kita lazimi, tetapi tanpa adanya niat, maka kemungkinan ibadah kita tersebut akan menjadi sia-sia. As simple as kita pakai seluar tiap-tiap hari. Sebab memang dah jadi norma kita pakai seluar panjang, tapi kita tidak ada lintasan untuk menjadikan perbuatan tersebut sebagai ibadah kita menutup aurat. Jadi kadang-kadang kena ingatkan diri supaya kita tidak terluput dan terlepas daripada pahalanya. Faulaika lahumud darajatul ula, dan mereka itu lahum akan mendapat darjat yang tinggi. Darajah ni maksudnya sesuatu yang bertingkat-tingkat. Dalam bahasa Arab, darajah ni juga maksudnya laci ataupun tangga. Dia punya kedudukan dia, manazil. Jadi ahli syurga itu tidak sama. Darajat tu bukan sekadar kedudukan tempat, tetapi juga ranking ataupun pangkat. Macam kita dalam pasukan beruniform, contohnya ada perbezaan antara colonel, major, lieutenant colonel, major general, brigadier general dan seterusnya, ada pangkat. Disebabkan oleh amalan yang dilakukan oleh mereka. Tak sama. Apa yang orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala berikan ujian tak sama dengan kita. Orang-orang Palestin, Gaza yang teruk sedemikian rupa, diuji oleh Allah Ta'ala, darjat mereka takkan sama dengan kita. Macam mana pun diikutkan kepada amalan dan juga mengikutkan kepada ujian. Ad-darajatul ula.
dan masing-masing di syurga kelak boleh melihat kedudukan masing-masing. Dalam sebuah hadis disebutkan macam mana ahli syurga tu melihat kedudukan masing-masing, macam mana kita melihat bulan dan bintang, boleh nampak jauh kedudukannya. Ad-darajatul ula. Jadi dekat situ ayat 75 dengan 74, dia merupakan intipati imannya ahli-ahli sihir yang tadi jatuh bersujud. Jadi bila mana 74, innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Jadi ulama mengatakan iman ni dia ada composition dia ada elemen dia. Macam mana sesuatu bahan, kita belajar kimia dulu sekolah menengah, maksudnya ada sesuatu sebatiannya apa, ada elemen dia. Elemen yang pertama ayat 74 tu, ya'ti rabbahu mujriman, kita takut kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan kita berdosa. Takut plus dengan 75 adalah raja ataupun harapan. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadatihi ahada. Dalam surah Al-Kahfi akhir sekali, orang-orang yang ada harapan. Jadi dua benda ni sentiasa menjadi dua elemen asas dalam membentuk iman. Satunya kita takut, keduanya kita berharap. Ayat 74 dengan 75. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Di ayat 76, jannatu adnin, kita dah ceritakan masalah jannah ni ya. Bahasa Arabnya jannah, jim dengan nun ni dia ada banyak perkataan terbit daripada dia. Jin pun kita ambil daripada jannah, jannatun ni pun kita ambil daripada jannah, janin pun kita ambil daripada jannah, majnun, gila pun kita ambil. Apa dia punya common kriterianya pada perkataan ni? Maksudnya sesuatu yang tidak dapat dilihat. Jim dengan nun. Jannah al-lail dalam bahasa Arab maksudnya malam yang menutupkan penglihatan. Bila jinnun dinamakan jin sebab tak nampak lah. Janinun dinamakan janin sebab tak nampak. Majnunun, gila, sebab akalnya tak nampak. Jannatun dinamakan taman kerana kita tak nampak nikmat apa yang Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga tersebut ya. Jadi Syekh Al-Mutawalli Asy'arawi mengatakan di antara nikmat syurga itu adalah benda yang kita nampak. Sebab kita tak boleh nak appreciate keindahan syurga melainkan dengan panca indera penglihatan mata kita. Jadi dekat sini walaupun Allah Ta'ala pakai satu perkataan jannatun, maknanya dalam. Satunya dia menyatakan macam mana sesuatu tu tersirat tak nampak. Nikmatnya hanya Allah Ta'ala saja yang akan sediakan. Yang menyediakannya adalah pencipta kita. Boleh bayangkan jannat. Jadi perkataan daripada Jim Nun. Keduanya menunjukkan di antara nikmat di dalam syurga itu adalah benda yang indah dipandang. Benda yang indah dipandang. Itu perkataan jannah, jannatu adnin. Adnin perkataan lama, dalam Bible pun ada. Dia panggil Eden, E-D-E-N. Dekat Yaman pun sekarang ni ada satu bandar namanya Aden, Ain, Dal dengan Nun. Maksud apa? Kalau kita tengok kan kepada kajian asal penggunaan perkataan dalam linguistik, kita namakan sebagai etimologi, dia panggil kajian asal usul perkataan. Dia ada satu lagi entomologi, kajian serangga, ini tanpa N. Jadi dikatakan Eden itu adalah maksudnya sesuatu yang namanya, kalau dalam bahasa Greek, dia daripada bahasa Greek lagi dah ada dah perkataan Eden. Sebab tu sampai sekarang pun bahasa Inggeris pun ada perkataan Eden. Jadi Eden tu maksudnya taman yang rata dan luas, gitu.
taman yang rata dan luas. Dalam bahasa Arab dia juga ada makna. 3 huruf tersebut, ain, dal dengan nun. Sebab tu dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab dia ada nama orang Adnan. Adnan adalah daripada ain, dal dengan nun. Apa maksud dalam bahasa Arab Adnan? Maksudnya bermastautin, tinggal secara tetap. Kita gabungkan 2 perkataan tersebut, maksudnya syurga itu adalah ibarat taman yang tidak diketahui apakah isi kandungannya, dan begitu indah sekali untuk dipandang. Plus Adnin, dia adalah merupakan tempat tinggal yang selama-lamanya, yang merupakan tempat yang sesuai untuk ditinggal. Adnin. Jadi 2 perkataan tu kita boleh tengok macam mana Allah Ta'ala masukkan makna-makna yang jelas dan juga yang tersirat. Jadi daripada perkataan jannatu adnin, satunya jannat ni dia plural, satunya jannatun, banyaknya jannatun. Syurga tu bukan satu, banyak. Setiap orang ada syurganya sendiri, ada rumahnya sendiri, ada istananya sendiri. Begitu sekali. Dan tak tahu apakah yang disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kita tahu keindahannya, tapi kita tak tahu macam mana feeling dia. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Allah Ta'ala sering ulang dalam Al-Quran macam mana Al-Quran ini telah memberitahu kita betapa seksanya neraka, betapa indahnya dunia, tapi kita masih tak boleh nak feeling lagi. Sebab benda tu sekadar information yang kita dengar, bukan benda yang kita nampak. Jauh lagi belum dia menjadi benda yang kita rasa dan experience. Tapi kita akan tahu jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, ni sering kita dengar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang tanya apa maksud yang mengalir di bawahnya, tang mana di bawah? Kena tengok min tahtiha, daripada bawahnya. Bahasa Arab ni dia ada ganti nama, pronoun dalam bahasa Inggeris. Ha tu balik kepada syurga, maksudnya syurga. Dan syurga itu adalah pohon-pohon, maka di bawah pohon itulah adanya sungai yang mengalir. Nombor 1. 2, maksud yang di bawahnya sungai mengalir itu, apabila di dalam syurga itu pun ada mahligai, maka dekat bawah mahligai itu pun ada sungai. Dekat mahligai itu ada sungai. Sebab apa? Sungai adalah merupakan lambang, satunya kehidupan, air. Tanpa air semua kehidupan tak ada. Jadi kat sini satu lagi isyarat halus, bila Allah Ta'ala sebut tentang sungai yang mengalir, adalah tentang kehidupan yang begitu hebat sekali di dalam syurga. Very lively, orang putih kata. Dia lively, very vibrant, dengan airnya dan sebagainya. Bila air yang sedemikian, ada pokok-pokoknya. Dalam Al-Quran disebut surah Insan, wadaniyatan alaihim zilaluha. Macam manakah pokok-pokok dalam syurga tu dengan rimbunnya, dan juga kita boleh petik buahnya dengan tangan saja, dia terjulur macam tu. Tak payah nak panjat tinggi-tinggi macam pokok tualang dekat hutan Pahang. Nak mengambil lebah bapak lah payahnya. Tak ada, dia terjulur macam tu je dalam syurga tu. Jadi air ini disebut pertamanya tentang dia punya kata vibrant dalam syurga tu, kat situ. Keduanya, air ini adalah sumber ketenangan. Tanya ahli psikologi, dia tahulah bila nak tenang ni kena bubur ikan dalam akuarium ataupun pergi tepi sungai tengok air mengalir dan sebagainya. Jadi the best thing ialah kita ada flowing river exactly dekat tengah-tengah rumah kita tu. Nampak sempoi. Sebab tu rumah kalau ada duit lebih sikit nak buat kolam, masalahnya kolam kena bersihkanlah seminggu sekali. Tapi ni dia flowing river. Jadi maksud tu liveliness syurga ni. Syurga ni dia punya nikmat. Allah Ta'ala terangkan sikit je pakai ayat-ayat yang tertentu, tapi kita kena faham khalidina fiha, tak cukup dalam keadaan yang indah. Indah yang sentiasa kita manusia ni walaupun hidup selama-lamanya, dia tidak akan rasa bosan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, dalam surah Al-Qaf, dan surah Qaf ke Al-Qaf Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, di dalamnya apa yang mereka nak, waladaina mazid, dan kami ada lebih daripada itu. Punya dahsyat.
Jadi jangan tanya soalan lah, dekat syurga kita tak boring ke? Jawapan apa? Tak boring. Nak apa? Semua ada kat situ. Khalidina fiha. Jadi syurga dan juga kehidupan akhirat ni, dia adalah something yang very contrary dengan kehidupan dunia ni. Sebab dunia ni semuanya dia semakin hilang daripada kita kan. Orang putih panggil fleeting away. Lama-lama tak ada. Kita punya kesihatan hilang, kita punya usia muda hilang, lepas tu kita punya kekayaan pun hilang. Yang kita simpan akhirnya diwarisi. Penat je kita bekerja, saving macam-macam, banyak macam mana, lalah jadi harta pusaka, nothing juga. Cuma feeling tu seronok bila buka buku bank tu, dia punya kosong tu lebih sikit, tu je. Tapi end of the day, realitinya semua ni fleeting away, tak ada apa, tak ada. Berbeza dengan akhirat, khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itulah balasan. Bila balasan, dia ada dia punya harga dia, bukan dapat free. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, kerana dia adalah balasan, because it is not free. Dia tak ada, dia ada dia punya price dia. Sebab tu kita nak refer price dia, tengok macam mana cerita ahli sihir yang sebelum tu. Itu price dia. Sama ada kita meletakkan dunia ataupun akhirat di dalam hati kita. Kalau kita letakkan akhirat dalam hati kita, segala takut kita akan hilang. Macam mana saudara-saudara kita dekat Gaza dan sebagainya, tak takut ke? Takut tuan-tuan, takut. Tapi takut itu akan segera dihilangkan dengan iman. Kita kalau dengar senapang ni pun, kalau berbunyi pun, dia punya berdentum tu bapak lah kuatnya tak? Kalau tuan-tuan biasa dalam uniform lah, saya ni ada pangkat kehormat sikit dalam polis, sebab saya mengajar dekat universiti. Dia biasalah menembak ke apa dan sebagainya. Kuat tuan-tuan, dia punya kalau nak tembak M16 ke, baik nak tembak revolver yang tak seberapa, ataupun nak pakai pistol Glock ke apa dan sebagainya, dia punya bunyi bam tu kuat. Tak masuk lagi kalau yang lain-lain. Kalau machine gun punya kuat, bom punya kuat, dia punya dentum kuat. Bayangkan bunyi yang sedemikian dengan bom yang 1 tan, 2 tan dan sebagainya, dia punya letupan didengarkan oleh kanak-kanak macam mana. Jadi dia punya psychological impact tu dahsyat. Bukan tak takut, tapi dengan iman, takut itu diatasi. Kita bukan kata bila ada iman ni kita tak takut, tak boleh gitu, bukan. Ada iman tu, benda tu adalah sesuatu yang datang secara natural kita, sedih kita, takut kita, tetapi diatasi dan diubati. Itulah dia fungsi iman. Datangnya iman itu mengubat dan mengatasi. Jadi itulah harga yang kita akan bayar. Jazaa'u man tazakka. Kataan tazakka pula, zakka yuzakki, diambil perkataan itu, dibuatnya perkataan zakat. Kenapa zakat dinamakan zakat? Kerana dia menyucikan harta. Jadi kat situ kita tengok jazaa'u man tazakka, sesiapa yang menyucikan diri. Zakah maksudnya menyucikan diri. Apa maksud menyucikan diri? Maksudnya kita ni sentiasa akan ada benda-benda yang memalitkan kekotoran kepada hati kita, sentiasa cuci. Sebab itu kita ni ada fardu solat 5 kali sehari. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang sentiasa sembahyang menjaga fardunya, ibarat dia mandi di dalam sungai 5 kali. Antara 2 salat itu ada kafarah dosa yang menghapuskan dosa. Kita sentiasa mensucikan diri kita dengan salat, tak termasuk dengan amalan yang lain. Maksud kedua zakat adalah growth ataupun development. Sebab zakat ni maksudnya, zakat dalam bahasa Arab maksudnya nama yanmu ataupun growing. Dia ada 2 elemen kat situ. Satunya kita perlulah mensucikan diri kita, struggle nak jaga diri kita daripada terpalit dengan segala macam sifat, perasaan yang boleh mengotorkan hati kita, nombor 1. Dan semua itu perlu ada dia punya progress and growth dia sendiri.
Sebab tu di antara benda dalam kita baca dalam surah Al-Fatihah tu tak cukup dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tapi dispesifikkan pula jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah engkau kurniakan. Maksudnya kita ni ada benchmark kita. Dalam kita beriman, dalam kita beramal, perlu ada benchmark ataupun objektif. Kita nak sampai tahap mana? Tahap macam inilah. Kita nak sampai tahap macam mana ahli-ahli sihir Fir'aun yang tak takutkan kepada hukuman dan ancaman, walaupun dalam keadaan mereka itu diancam dengan hukuman yang sedemikian dahsyat. Dikerat kakinya, dikerat tangannya secara bersilang, digantung di batang-batang pohon kurma, ataupun setengah pendapat dimasukkan, disumbatkan di dalam batang kurma itu sendiri. Tetapi perasaan itu diatasi oleh iman. Itu benchmark kita. Jadi tazakar ada dua maksud. Satunya adalah pensucian, membersihkan. Keduanya maksudnya adalah growth, progress, development, perkembangan. Ada bentuk benchmarking dekat situ. Ayat seterusnya 77. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Walaqad awhayna, walaqad awhayna, wa laqad, ada lam dengan qad. Bila dalam bahasa ni Allah Ta'ala sebut sesungguhnya, maksudnya ada apa? Ada penafian, ada orang tak percaya, ataupun kemungkinan ada orang yang pernah dengar tapi tak tahu apakah dia signifikan cerita Nabi Musa ni. Sebab tu dia pakai walaqad, dan sesungguhnya. Al-Quran boleh pakai auhayna ila Musa, tapi tak, dia pakai walaqad. Maksudnya ada something yang penting dekat situ. Auhayna cerita tentang bagaimana Bani Israel dibawa keluar daripada bumi Mesir adalah merupakan sesuatu yang direncanakan dengan perintah daripada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya dia adalah merupakan satu benda yang besar, bukan benda yang kecil. Bila wahyu, melibatkan wahyu, maksudnya ini adalah sesuatu perintah yang besar. Dan kita boleh tengok memang dia besar sebab apa? Satunya, bagaimana nak mobiliskan 2-3 ribu orang Bani Israel di waktu tersebut supaya meninggalkan rumah mereka senyap-senyap dengan keluarga, dengan suami, dengan isteri, dengan orang tua, dengan anak-anak, lari keluar daripada bumi Mesir, dan di waktu malam. Jadi dia bukan merupakan satu perkara yang kecil, perlukan perincian, penelitian, perancangan. Dan most importantly, yang paling penting, perlukan kepercayaan dan buying in daripada Bani Israel. Buying in maksudnya bila Musa cakap ready, semua kena ready. Jadi maksudnya in terms of leadership dekat sini, Nabi Musa dia penting jadi beritahu siap, waktu sekian-sekian, pukul sekian-sekian kena keluar daripada rumah, siapkan semua, jumpa. Jadi nakkan supaya orang betul-betul percaya arahan tu bukan mudah, melainkan Allah Ta'ala juga telah merancang. Macam mana Allah Ta'ala rancang? Sebab apa? Bani Israel dah tahu ni Musa yang sorang-sorangnya mengalahkan satu stadium ahli sihir. Dah tahu. Nampak? Jadi kat sini kita nampak macam mana proses membina iman tu bukan sesuatu yang tiba-tiba sebentar, sekejap, bukan. Dia ada proses. Bani Israel, dan kita tahu Bani Israel ni dia degil. Dia banyak tanya dia. Ingat dalam surah Al-Baqarah tu bila Nabi Musa kata selepas tu sembelih lembu, tanya lembu kala apalah dan sebagainya. Dia memang sifat dia macam tu. Tetapi kita jangan fokuskan pada Bani Israel begitu. Kita nak fokuskan, Allah Ta'ala bawa Bani Israel ni dalam Al-Quran nak menunjukkan sifat kita manusia secara umum. Sifat kita macam tu. Walaqad awhayna ila Musa. Jadi penting buying in. Nabi, Allah Ta'ala dah tunjukkan.
Allah Ta'ala dah tunjukkan lepas daripada bagaimana Nabi Musa dapat mengalahkan ahli sihir itu, Firaun dan juga semua ahli-ahli sihir yang dekat istana Firaun, bila berlakunya bala yang Allah turunkan selepas daripada kejadian, ahli sihir berentap dengan Nabi Musa dengan macam-macam masalah, dengan masalah belalangnya, dengan masalah wabak kataknya lah, dengan sungai Nil jadi merah dan sebagainya, sampaikan ahli-ahli pembesar Mesir kata, Musa kau doakanlah dekat Tuhan kau, biarlah benda ni tak ada. Jadi semua tu proses tu Bani Israel tengok, dan pastinya bila Musa beritahu, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi, supaya engkau berjalan. Asri daripada Isra yang kita tak lama lagi kan, daripada Sara. Dalam bahasa Arab ni dia ada satu kata perbuatan khusus untuk berjalan di malam hari. Bahasa Melayu tak ada. Dia tak ada. Dalam ilmu terjemahan kita panggil dia non-equivalent, dia panggil. Dia tak sama. Dia tidak ada satu perkataan yang setara. Jadi kita terpaksa huraikanlah. Sara yasri dalam surah Isra, kan? Asra bi abdihi lailan, maksudnya Allah Ta'ala jalankan malam. Berjalan malam ni merupakan satu benda yang merupakan budaya dekat kawasan Timur Tengah. Sebab apa? Siang hari terlalu panas, cair otak kalau berjalan dekat tengah-tengah padang pasir dalam waktu tengah hari. Sebab tu dia popular jalan malam. Dia punya trips biasanya malam yang lebih selesa, sejuk, sebab dia punya tu kata asra. Cuma buying in Bani Israel ni yang kita katakan tadi bukanlah mudah. Sebab fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa, dan pukullah, daraba lahum tariqan fil bahri, jalan dekat laut. Jadi benda ni bukan merupakan sesuatu yang mudah kalau tidak ada iman. Sebab apa? Bani Israel ni nak dibawa keluar daripada Mesir. Nabi Musa pula bila Bani Israel tanya nak bawa mana, bawa tepi laut. Kalau tak ada iman orang kata punahlah. Mana pula Musa nak bawa kita ni, agak-agak lah. Kalau setakat kita susah-susah keluar daripada rumah kita pagi-pagi buta ni, dengan segala macam barang yang nak dibawa, dengan anak bini, dengan pasangan masing-masing, kalau setakat nak bawa kita tepi laut, apakah halnya? Tapi benda tu tak timbul sebab iman dah ada. Iman dah ada, dia punya trust tu lain macam. Kalau nak ikutkan kepada kiasan pemikiran yang biasa, orang akan kata this is nonsense. This is nonsense. Nak bawa kita tepi laut, nampak? Tapi Allah Ta'ala kata dah siap. Sebab tu kata wahyu penting. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Allah Ta'ala menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai sebab terbelahnya laut. Pengajaran dekat sini, kadang-kadang dalam hidup tuan-tuan yang perlu kita buat ialah hanya meletakkan usaha. Allah Ta'ala akan decide macam manakah dia punya outcome. Tawakal kita. Kadang-kadang sebab tu adalah sesuatu yang bagi kita nampak tak logik. Apa kena mengena tongkat dengan terbelahnya laut? Tak ada, no scientific explanation pun. Tetapi sebab yang Allah Ta'ala jadikan kadang-kadang tidak ada hubung kaitnya dari segi logik dengan musabab ataupun apa yang akan berlaku. Ini satu benda. Jadi kadang-kadang kita dalam hidup perlu ikut sebab, walaupun nampak sebab tersebut tak logik. Fa'atba'as sababa. Bila sakit makan ubat, jumpa doktor. Nampak? Sebablah ikut sebab. Bila dalam keadaan tertentu nak dapatkan tentu, perlu berusaha, bukan berdoa saja, ikut sebab. Jadi kat situ fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan. Allah Ta'ala bukan sekadar merancang Bani Israel keluar daripada bumi Mesir, bukan sekadar itu saja, tetapi sebenarnya apa yang nampak tak logik sebab Allah Ta'ala kata pergi dekat poin sekian-sekian dekat tepi laut adalah merupakan
shortcut, jalan yang paling mudah dan jalan yang paling dekat kepada destinasi yang mereka tunggu. Dikatakan destinasi tersebut sebenarnya hanyalah dalam 3 hari perjalanan dan masih lagi di dalam jajahan takluk kerajaan Mesir. Sebab dia dekat Sinai, dia dekat Sinai. Ada saya baca artikel yang baru ni pula, kata Bani Israel ni adalah salah satu daripada kabilah Arab. Kita baca artikel tu, tak tahulah sekarang ni orang Arab ni dia banyak sangat nak normalization of ties dengan Israel ni. Dia nak kata dia dengan Yahudi adik-beradik pun. Kita ni sebagai ahli akademik kena fikir-fikir juga. Dengan sebarang je kita ambil point. Tengok 2-3 artikel dia punya tulisan pasal Bani Israel. Sebenarnya Bani Israel ni adalah anak beranak kita orang Arab. Tang mana pula tak? Tapi kita kadang-kadang orang-orang akademik ni, dia menulis sesuatu tu ada dia punya sebab-sebab. Mungkin disebabkan, dan orang yang menulis tu bukan daripada mana pun, daripada negara-negara yang berkenaan lah, yang cuba nak normalize hubungan dengan Israel. Nampak macam dia ke arah untuk mempopularkan pendapat bahawasanya Bani Israel ni adalah salah satu daripada kabilah Arab. Jadi kita tak quote benda tu lah, sekadar kalau tuan-tuan jumpa dalam artikel, hati-hati. Bukan semua yang ditulis oleh ahli akademik ini kita boleh terima, melainkan dengan bukti. Dan sejarah tuan-tuan, dia merupakan bukti-bukti yang kalau levelnya adalah bukti, dia panggil dalil yang banyak zonni, zonun. Dia bukan qat'i. Qat'i ni memang dia adalah something yang betul-betul factual, dia absolute. Kalau zonni ni dia lebih kepada yang probable, dia panggil. Dia lebih kepada 50-50. Jadi kalau umpama kata tak ada bukti, jadi kita kena hati-hatilah, itu kat situ. Jadi bukan sekadar tu saja, Allah Ta'ala belahkan laut, dan tak guna kalau laut yang terbelah di dasarnya itu ada lumpur yang melambatkan lagi pergerakan Bani Israel yang hendak diselamatkan. Allah Ta'ala janji lagi yabasan. Bukan sekadar dibelahkan laut, tetapi dijadikan dasarnya juga kering. Awak, nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada Bani Israel. Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita bukan sekadar sesuatu yang kita nampak umum, tetapi sampai kepada detailnya. Supaya apa? La takhafu daraka, supaya mereka itu tidak takut darakan, supaya tak takut akan dapat ditangkap oleh tentera Firaun. Wala takhsha, dan mereka tidak takut kalau sekiranya mereka lambat dalam pergerakan mereka, kerana dasar tersebut susah untuk dilalui. Jadi dekat sini ayat 77 ni melihat macam mana kuasa Allah Ta'ala membawa keluar Bani Israel yang beratus tahun telah pun menderita di bawah pemerintahan Firaun. Bani Israel ini adalah yang datangnya dengan Nabi Yusuf. Kalau kita baca surah Yusuf, 12 orang termasuk Nabi Yusuf sendiri, semua keluarganya itu bermastautin di Mesir. Keturunan mereka lah yang duduk di Mesir, tetapi mereka ini ada waktu-waktunya mendapat layanan yang baik, seumpama pada waktu Nabi Yusuf. Tapi kemudian macam biasalah, bila perangai sendiri orang tersebut, dan mereka ini digelar pendatang. Bila pendatang ni kadang-kadang ada sesuatu, ada macam-macam lah, ada perkauman, ada sifat dan sebagainya. Maka mereka ini akhirnya dijadikan hanya sebagai hamba. Daripada zaman Nabi Yusuf, macam mana Nabi Yusuf dilantik menjadi menteri, sampailah kepada zaman selepasnya macam mana keluarga ataupun anak-anak cucu-cucu Nabi Yusuf ini dijadikan sebagai hamba sahaya. Kiasan daripada ayat 77 ni tuan-tuan adalah tentang macam mana Allah Ta'ala jualah yang merencanakan dan menyelamatkan. Kita tak tahu apakah rencana Allah Ta'ala dekat bumi Palestin. Kita tak tahu apakah rencana Allah Ta'ala di Gaza. Tapi yang kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan, kalau sekiranya Allah Ta'ala hendak menyelamatkan satu kaum dan bangsa,
itu bukanlah merupakan satu perkara yang susah untuk Allah Ta'ala. Jadi Bani Israel dekat bumi Mesir menderita beratus tahun, ya. Jadi kita lihat orang Palestin pun menderita di bumi mereka sendiri 70-80 tahun. Jadi hanya Allah Ta'ala jualah yang akan menyelamatkan mereka, orang Syria dan sebagainya, okay? Jadi kat situ 77 dia ada isyaratnya dekat situ supaya kita percaya dan jangan kita sangsi dengan kerja Allah Ta'ala. Sebab itu kena jaga juga lintasan hati kita. Apa Allah Ta'ala buat ni dekat orang Palestin, kat mana ni kita dah menderita, ya? Jadi cuba tengok keadaan itu dalam konteks yang lebih besar, okay? Kena tengok keadaan tu dalam konteks yang lebih besar. Ada orang tanya kita nak buat apa ni dalam keadaan sekarang. Sebab apa? Keliling kita tak ada yang kita boleh harapkan. Orang Palestin sendiri, kalau kita tahu perasaan mereka, tak sedih. Negara yang adik-beradik aja tu dekat tepi tu, Mesir, Syria dah hancur, of course. Lebanon lagi lah hancur, Iraq pun dah hancur. Yang steady sikit mungkin Jordan. Jordan pun nak harapkan macam mana sangat. Ekonomi dia tak kuat mana, dia banyak bergantung pada Amerika. Turki pun yang mula-mula berapi-api tak buat apa-apa juga sebenarnya. Dia sebenarnya menjadi pengeksport minyak ke Israel, tak putus, retorik saja. Kecuali orang-orang kat Yaman tu yang tak ada apa. Macam mana orang yang dekat hati dia tak ada dunia, dia pakai belasah aja, dia pakai tembak ballistic missile lah dekat apanya kapal yang lalu dekat laluan yang sempit dekat tepi negara dekat. Akhirnya kita tengok kadang-kadang mungkin bila hati kita ni penuh dengan dunia, banyak benda lah kita nak buat tak berani, tu je. Bila hati minyak ke Israel, tak putus, retorik saja. Kecuali orang-orang kat Yaman tu yang tak ada apa. Macam mana orang yang dekat hati dia tak ada dunia, dia pakai belasah aja, dia pakai tembak ballistic missile lah dekat apanya kapal yang lalu dekat laluan yang sempit dekat tepi negara dekat. Akhirnya kita tengok kadang-kadang mungkin bila hati kita ni penuh dengan dunia, banyak benda lah kita nak buat tak berani, tu je. Bila hati penuh dengan dunia, kita nak buat benda pun tak berani dan tak jadi. Jadi kat situ. Okey, ayat kita habiskan dekat ayat 78 ni. Fa'atba'ahum fir'aun bijunudi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Akhir sekali adalah nasib Fir'aun. Jadi kat sini Allah Ta'ala nak menunjukkan dekat kita macam mana kebongkakan Fir'aun. Fir'aun yang dah ada semua-semuanya, ada kekayaan, ada pengikut, ada kemakmuran, ada semuanya. Tapi satu benda yang dia tak boleh nak lepaskan adalah kesombongan dia. Bila Musa, dia kata dekat Musa, aku tak nak bagi keluar Bani Israel, dia bawa juga keluar. Sebenarnya benda tu katakan sikit aja pun. Fir'aun boleh kata dia angguk macam tu, dia angguk macam tu, tak apalah kau nak keluar-keluar. Tapi disebabkan kesombongan dia, dia sombong, dia takut, dia tercala ego dia sebab dia dah dikalahkan oleh Musa di dalam pertembungan ahli sihirnya dengan Musa. Dia takut, tercala kesombongannya sebab selepas tu Allah Ta'ala datangkan dengan macam-macam bala dekat bumi Mesir, dengan belalangnya, dengan kataknya, dengan macam-macam penyakit yang lain. Dan dia terpaksa pula minta daripada Nabi Musa supaya mendoakan. Jadi yang terakhir sekali, kalau Musa ni tak nak dengar juga cakap aku, maka disebabkan oleh kesombongan yang tinggi sedemikian, dia membuat satu langkah yang salah, akhirnya dia mati lemas apabila laut tersebut menghempap dia berserta dengan tenteranya, dan dia mati lemas. Jadi begitulah akhirnya kesombongan seorang manusia yang disimbolkan di dalam karakter Fir'aun. Macam mana? Sebab Fir'aun ni dia ada lambang kepada raja yang berkuasa. Hari ni yang paling berkuasa, kalau Amerika pun dia punya presiden pun dia elected by election, dua penggal caw. Fir'aun ni mengetah 70 tahun. 70 tahun. Bukan masa yang pendek.
dengan kekayaannya, dengan kemakmurannya, dengan tenteranya, semua ada, lengkap semuanya, nikmat Allah Ta'ala bagi, tapi dia tak boleh nak jaga hatinya daripada tunduk kepada penciptanya. Jadi disebabkan oleh itu akhirnya dia mati tanpa iman dan sia-sia. Ayat 78. Jadi kita harap agar segala apa yang kita kongsikan itu dapat kita manfaatkan, dapat menjadi sumbangan kepada meningkatkan lagi iman kita, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.